Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes live di siang hari menggunakan OBS. Kelihatannya belum muncul lagi di layar. Oke, sudah ya. Cuma dia agak lambat sedikit keluarnya. Oke, Cikgu Leni sedang bersama sesi live kali ini. Online kejap je tadi. Iya, sempat sekejap tadi on the way pergi post buku. Ini baru testing sistem baru ni, macam mana nak live di Facebook. Nampaknya dah berjaya. Dan ada ramai rakan-rakan guru yang tahniah dah buat apa ni live menggunakan Meet. Saya nak lepas ni rakan-rakan guna ni pula OBS. Kerana OBS ini dia punya comel dia, kita boleh letak dia punya header dia dengan logo di atas. Dan sekarang saya sedang mempromosikan ilmu rahsia cap jari dari 10 jari ni. Jadi tanpa kita sedari, ini buku saya ni. Buku yang sudah saya tulis tentang cap jari. Berapa muka suratnya? 167 muka surat lah semuanya. Di mana kita bercakap tentang bakat manusia. Bakat tentang intrapersona, interpersona. Bahawasanya semua bakat-bakat itu ada di hujung jari manusia yang 10 ini. Kalau bakat seseorang kita nak tengok macam mana dia punya bakat interpersona, macam mana dia menghadapi orang, bakatnya itu boleh dilihat di jari sebelah ini, ibu jari kiri. Ibu jari yang kiri ini. Ini bakat interpersona. Adapun yang kanan ini adalah kebalikan lawan. Ini bakat intrapersona. Bagaimana kita melihat bakat diri kita, kita mengurus diri. Intrapersona. Ini inter keluar. Kalau ini adalah jari gaya berfikir. Di sini orang tu berfikir apakah dia menggunakan logik ataupun dia menggunakan perasaan. Kalau ini dua-dua dia berfikir, kalau ini jari kanan dia pergi ke otak kiri adalah otak logik. Jadi kalau di sini bulat, mana ni cara berfikir dia tu logik, di sini pun logik, jadi bersambung, logik tambah logik, jadi tinggi logik dia orang itu. Kali ini berfikir secara kreatif sebab dia pergi ke otak sebelah kanan. Berfikir secara kreatif. Bagaimana cara dia berfikir? Apakah dia menggunakan logik untuk kreatif atau dia menggunakan perasaan atau dia menggunakan satu lagi, itu insting. Kalau yang ini, dua ini adalah tangan tentang fi'il, perangai manusia. Bagaimana cara dia bertindak. Apakah dia menggunakan logik atau perasaan ataupun lain-lain. Kita semua ada 7 huraian setiap jari. Yang ini ada gaya bercakap. Bagaimana cara dia bercakap? Apakah dia menggunakan sekejap ni kita nak buang yang ini. Okay. Belum comel ini, kita baiki sikit. Stress. Okey. Apakah dia menggunakan bercakap dia tu bahasa direct atau bersifang siur? Kalau yang ini kanan dia pergi ke kiri bercakap secara logik. Ini bahasa. Kalau ini faktor pergi ke otak kanan, ini tentang bahasa dari segi musical dia ni. Music, bakat apa, music seorang tu boleh lihat di sini. Jadi ada 2, 4, 6, 8 bakat. Yang terakhir sekali bakat visual. Ini visual tentang gambar, ini visual tulisan. Ada juga visual tulisan. Jadi sejauh mana orang itu berbakat dari segi gambar-gambar, kita boleh tengok dari di sini, jari kiri ini. Jadi bila kita nak padankan dengan ilmu tarikh lahir, ilmu metafizik ataupun numerologi, kebiasaannya orang yang bernombor 27 pada nombor asas itu, dia adalah orang visual. Ada orang visual, jadi gaya belajar dia visual secara umumnya. Dan kita kena tengok pula jarinya, apakah dia juga orang visual. Kadang-kadang ada sedikit kelainan lah. Contoh orang nombor 2 ni, orang visual ni cakap banyak. Tapi jatuh pada satu orang si A ni, dia visual tapi tak cakap banyak. Dia agak pendiam. Kenapa ya? Jadi rupanya, bila tengok di jari dia, ada lambang arsh. Arsh itu macam gunung. Mana kat sini tak ada, nak tunjuk. Kita tak nampak.
Jadi ars itu adalah ciri-ciri orang yang pendiam, orang yang rajin bekerja dan kerjanya tu step by step. Ini ciri-ciri orang ars. Kita slow sikit punya apa ni, lampu. Lebih terang sikit. Itu ciri art. Jadi kena tengok juga kenapa dari segi ilmu tarikh lahir dia seorang cakap banyak, orang visual cakap banyak, dan dari segi kenyataannya dia tidak cakap banyak. Kerana ada lagi faktor lain. Jadi kalau ilmu tentang cap jari, ini huraian dia satu. Ilmu tentang grafologi tulisan dia, ini satu. Dan ilmu tentang apa lagi, contohlah ilmu tentang metafizik, satu huraian. Jadi tiga-tiga ilmu ini tidak berada dalam diri kita semua-semuanya. Mungkin tentang ilmu cap jari ada dalam diri kita 70%, ilmu grafologi dalam diri kita ada 70%, mungkin ilmu tentang tarikh lahir yang dihuraikan itu 70% daripada huraian itu ada dalam diri kita. Begitu. Jadi dicampur-campur. Boleh faham tu? Dia terjadilah satu buku baru. 3 buku ilmu ini bila digabung, ambil separuh, itulah diri kita. Satu buku yang baru tentang diri kita. Jadi bila kata orang nombor 2 tu seorang yang cakap banyak, seorang yang suka melihat, itu secara umum yang dibuat kajian terhadap lebih ribuan manusia, bahkan mungkin jutaan lah. Kerana satu orang guru telah mengkaji 1000 orang. Guru ini 1000 orang. Bila dicampur, bukan satu Malaysia, satu dunia ni orang buat kajian, mungkin sudah juta-juta. Jadi kebarangkalian ilmu itu. Jadi tidaklah semua huraian orang nombor 2 itu ada pada diri kita. Tapi antara huraian orang nombor 2 itu 70% ada dalam diri kita. Begitu. Jadi tidak ada unsur katakan ilmu ini menduakan Tuhan, syirik, karena ini ilmu tentang diri manusia. Sebab itu Tuhan bagi tahu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu hai manusia, apakah kau tidak melihat? Nak lihat apa dia? Tuhan suruh lihat apa dia? Lihat pada diri kita kejadian Tuhan ini. Apakah ada makna-makna di sebalik tubuh kita, wajah kita dan sebagainya. Okey, sekejap mana saya punya handphone tu cas. Lupa nak tengok apa ni. Sekarang ini belum nampak di sini apakah yang feedback diberikan oleh rakan-rakan di saat dan ketika ini. Saya belum melihat lagi. Wah, nampak gambar sahabat saya Farid. Okey, Muhammad Firdaus, terima kasih. Terima kasih kerana mengambil ilmu. Assalamualaikum juga Syah, apa khabar? From Bash SK Bangi Lama, jasa tadi kenal. Terima kasih. Waalaikumsalam, baik. Okey, siapa lagi sedang bersama kita ni? Untuk makluman Cikgu Leni kalau kita buat Facebook live tu dia direct kan, kita boleh bercakap. Tapi kalau menggunakan OBS ini dia lambat 7 saat gitu. Tapi kalau kita buat di YouTube lagi lambat, hampir 30 saat ni. Kita cakap ni baru sampai. Sebab itu kalau kita tengok Astro, TV Astro tengok bola, kawan kita sebelah rumah jiran tu tengok video live pada di stadium Bukit Jalil. Go! Kita kat sini belum go lagi ni. Go! Lambat sikit. Tapi tidak mengapa, boleh tengok juga video di Astro tu daripada langsung tak tengok. Tapi kita sudah rasa tak sedap kan. Kawan sebelah dah teriak dah, jiran sebelah, go! Kita sini belum go lagi. Kerana dia lambat sedikit. Tapi tidak mengapa, OBS ini saya sarankan cikgu-cikgu guna kerana dia punya menarik, tengok atas tu. Dia punya ada logo, bawah ni dia punya ada tulisan dan boleh buat 2 level tulisan. Dan ramai yang tertarik bila saya letak gambar apa ni, laut, air laut yang bergerak di belakang saya ni. Ramai orang yang tertarik tapi dia malu nak tanya tu. Dia nak pandai tapi dia malu nak tanya macam mana cara nak buat macam mana. Ada orang gitu ya. Ada orang yang nak tapi dia malu. Jadi ketinggalan lah dia. Sedangkan ilmu tentang OBS ini sedah di belakang saya buat live, bukan buat live yang buat apa tutorial percuma je dalam Telegram OBS. Tadi saya baru send lagi menggunakan Camtasia cara rekod untuk live ini. Oh ya, tadi juga saya baru mencuba Camtasia 2019. Sebelum ni saya guna Camtasia 2018.
Saya baru nampak apa beza 2019. Dari segi displaynya sama je. 18 dengan 19. Cuma 19 ni bila kita buat video tutorial, kita save, dia punya kualiti gambar tu sama tapi dia punya apa dia panggil megabyte dia tu sangat ringan. Dan bila post ke Telegram, zup cepat sampai. Itu kebaikan yang 2019 ya. Camtasia tu. Camtasia tu dia satu program untuk kita nak zoom ke komputer kita. Jadi bila kita buat tutorial itu kadang-kadang kan tulisan atas tu www tu halus. Jadi kita kena zoom jadi orang nampak lebih jelas, lebih dekat. Ini ilmu-ilmu zaman teknologi sekarang ni yang boleh kita gunakan lah. Camtasia, OBS. Lepas tu ini dimanfaatkan ini. Dimanfaatkan ilmu tentang Facebook Live, YouTube Live. Kerana hidup kita sebagai manusia ni, kita adalah kata orang cerdik pandai, kita adalah ibarat seperti sebuah buku. Ya, ketika kita hidup, berarti kita sedang mengarang buku cerita diri kita ni. Kita sedang mengarang. Dan ketika meninggal seseorang itu, maka tutup, habislah karangan sebuah buku ini. Dan buku ini, cerita tentang diri kita ini, akan dibaca orang kemudian hari. Akan dibaca orang kemudian hari ketika kita sudah tidak ada nanti. Dia tu dulu pernah berbagi ilmu lah di YouTube, di Facebook, di situ sini. Jadi cerita-cerita yang bagus. Jadi tuliskan cerita-cerita yang bagus tentang diri kita. Tuliskan. Sebaliknya, elakkan cerita-cerita yang tidak bagus tentang diri kita. Ya, cerita-cerita tak bagus, melawang ibu bapa sejak daripada sekolah rendah lagi, kemudian terjebak dengan pergaulan bebas, merokok, kemudian lari dari rumah, kemudian ditemukan berada di pusat serenti, ditangkap, di penjara. Bercerita pasal dadah ini, saya dengan Cikgu Zulkarnain, dengan Cikgu Leni dan sahabat-sahabat kami, Cikgu Azian dari sekarang di GPN Negeri Sembilan. Kita belajar dadah dulu. Kita pergi dari Malaysia bersama Datuk Halim tu, bersama rombongan ke pusat-pusat serenti. Salah satu pusat serenti saya pergi itu adalah pusat serenti Karak. Di mana? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke Pahang? Pahang, di Pahang. Sepadan selepas Kuala Lumpur. Jadi saya jumpa satu orang budak, dia pakai baju putih. Jadi di pusat serenti ni ada baju warna putih, warna kuning, hijau, merah. Satu lagi kalau apa purple ke. Jadi kalau merah itu ada makna dia, hijau ada makna dia, ada makna semua. Kalau putih, itu maknanya dia akan bebas dalam masa 3-4 bulan akan datang. Jadi budak ni saya buat sesi soal jawab dia, sesi kaunseling lah. Saya tanya dia nak bebas ni. Lepas ni kamu nak pergi mana? Tak ada lah encik, saya nak macam biasalah hisap dadah lah. Bagi saya hisap dadah tu normal. tak ada normalnya, biasa. Jadi kita sebelum tu kita dah belajar tentang ilmu dadah ini. Sekali orang itu hisap dadah, dia akan terjebak selama-lamanya. Jadi kita dengar. Mungkin kalau tuan-tuan dengar, kau nak pergi mana lepas ni? Hisap dadah, peng, lempang kan. Tapi kita tidak begitu. Kita dah faham. Jadi ceritanya, macam mana dulu? Jadi dia kata dulu keluarga dia porak-poranda dari kecil. Akhirnya mak ayah dia bercerai. Mak dia tuduh ayah dia begitu. Rupanya tidak begitu. Jadi bergaduh keluarga ni. Tuduh-menuduh bergaduh. Dan akhirnya mak ayah dia bercerai. Dan dia ditakdirkan ada duduk dengan ayah, ada duduk dengan mak, ada duduk dengan ayah, duduk dengan mak. Bagi yang bila bercerai. Jadi dia ditakdirkan duduk dengan ayah dia. Jadi budak ni bila duduk dengan ayah dia rasa tidak seronok. Kerana ayah dia kahwin lain. Mak tak ada, mak betul tak ada, ayah dia kahwin lain, dia duduk dengan mak tiri tak seronok. Akhirnya dia lari dari rumah, dia pergi duduk rumah atuk dia lah. Rumah atuk dia. Dan pernah dia pergi duduk nak pergi duduk rumah mak dia, tapi kakak dia ke adik dia melarang dia. Kau jangan datang sini, kesian ke mak miskin nak sarang kau pergilah rumah atuk, kau pergilah rumah ayah. Akhirnya dia tension sebab bapak dia begitu, ayah dia, mak dia begini. Jadi sepertinya dia tidak welcome, tak diterima. Akhirnya dia naik kereta api, dia nak pergi ke Melaka. Dalam perjalanan pergi ke Melaka, rupanya kereta api tak pergi Melaka tak ada. Kereta api tu lalu ke Negeri Sembilan. Jadi dia turun sebuah tempat di Negeri Sembilan. Bila dia turun kereta api tu, dia jumpa satu orang Cina lah. Budak, kau nak pergi mana? Dia cerita lah. Secara terus terang, dia lari dari rumah. Dia tak nak balik lagi lah. Jadi Cina ni cakap, dia tolong cari kerja lah, kau pergi tanya tempat kerja itulah. Kerja macam hardware.
Dia pergi situ minta kerja, dapat kerja hardware dan dia duduk di rumah sewa. Rumah sewa. Jadi duduk rumah sewa tu lah dia jumpa dengan kawan penagih dadah. Jadi kawan dia beli rokok, dia nyalakan rokok tu duduk di kursi cushion. Tak isap pun duduk gitu. Sampai rokok tu dia hangus kan. Daripada awal sampai ke tengah sampai habis. Jadi dia memandang orang tu. Budak-budak ni bila dia pandang sesuatu dia rasa keinginan untuk melakukan sama. Dia nak cuba. Jadi kawan dia tu tanya, "Kau pernah cuba tak ni?" "Aku tak pernah," dia kata. "Kau tak pernah jangan." Tapi keinginan tu membuat-buat nak cuba juga sebab tak ada mak ayah yang membimbing dia. Akhirnya dia cuba. Dia cuba rupanya dia cuba dadah. Yang ni sebab dah high dadah, yang ni tak isap pun. Tapi pertama kali bila dia mencuba dia kata dia rasa loyal. Sebab tubuh kita ni makan dia bukan dadah. Bila kita ambil dadah, tubuh kita akan lawan dengan dadah tu, akan muntah loyal. Tapi dia pelik, kenapa kawan dia tu boleh, tubuh dia boleh terima je dadah, kenapa saya tak boleh? Akhirnya dia cuba lagi, akhirnya dadah itu telah menjadi bukan sebatilah, tubuh dia boleh terima dadah. Itu nama dia tolerant. Bukan tolerant. Tubuh sudah tolerant dengan dadah, dah boleh absorb dadah, dah boleh terima, dan dia cuba, dia mula starting menggunakan dadah. 1 kali, 2 kali, akhirnya dia rasa sedap bagi dia, dan bila tak ada dadah, dia rasa menggigil. Tengok je apa itu dia panggil trigger, telio nak dadah. Bila tak ada dadah, dia rasa bukan giant, bukan giant, kesakitan. Dia terpaksa terus menerus ambil dadah dan akhirnya pergi kerja tak pergi. Anak tengah syok dengan dadah. 1 kali ada roadblock polis ke macam mana, dia ditangkap dan dimasukkan ke pusat serenti di Johor. Di Johor ke di mana? Awal-awalnya di Johor, kemudian dia dipindahkan ke Kedah. Bila dipindah ke Kedah, dia lompat lari pusat serenti tu. Dia boleh lari. Sungai Petani kata saya. Bila lari, dia kerja kawas di KL. Tak lama kerja kawas, dia kena tangkap lagi. Akhirnya masuk penjara di Penuh Pahang 2 tahun. Dan bebas penjara, keluar masuk pusat serenti Karak. Jumpa di situlah. Jadi hidup dia tu panjang lah. Habisnya di Johor, Sungai Petani, di Karak, sebelum tu di Penuh, di Kuantan. Jadi hidupnya habis dalam penjara gitu, pusat serenti penjara. Dan bila keluar, dia pun tak tahu ke mana nak pergi. Saya nasihatkan dia, baliklah jumpa mak ayah kamu. Dia kata dia tak boleh balik, kalau dia balik nanti mak ayah dia tahu siapa dia selama ini. Jadi begitulah kehidupan susahnya manusia yang starting awal dia bila mak ayah dia porak-poranda, ombak-ambing, dan dia tidak menerima kehidupan itu. Dia tidak menerima, dia macam marah dengan keadaan yang berlaku, dia buat sesuatu yang menyiksa diri sendiri. Bagi dia tu mungkin ikut ah. Tapi sebenarnya itu adalah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu ke lembah kebinasaan. Wala tulqu, jangan kamu mencampakkan bi aidikum dengan tangan kamu sendiri, diri kamu ni kamu angkat ila tahlukah, ke arah kebinasaan. Manusia binasa, manusia jadi dapat musibah, itu semuanya adalah disebabkan oleh manusia sendiri. Apa ayatnya? Dan tidak ada apa yang menimpa manusia di dunia dan di daratan dan pada diri sendiri, melainkan sebab oleh tangan-tangan sendiri. Jadi sekian saja percubaan live saya pada petang ini, untuk testing saja buat live menggunakan Facebook, menggunakan laptop Alien dengan OBS dan menggabungkan dengan Facebook. Alhamdulillah, nampaknya ada kemenjadian berlaku. Jadi sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat, khususnya untuk guru-guru yang nak sharing tentang ilmu dadah dan OBS dengan anak-anak ataupun dengan siapa-siapalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ataupun dengan siapa-siapalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana dia simpan video. Tak recording. Okey. Record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes live di siang hari menggunakan OBS. Kelihatannya belum muncul lagi di layar. Oke, sudah. Kemudian agak lambat sedikit awalnya. Oke, Jibril ini sedang bersama sesi live hari ini. Oh, kejap tadi. Iya, sempat sekejap tadi on the way pergi pos itu. Ini baru testing sistem baru ini cuman nak live di Facebook. Nampaknya dah berjaya. Dan ada ramai rakan-rakan guru yang tadi dah buat apa ni live menggunakan Meet. Saya nak pasti rakan-rakan guna ni pula OBS. Karena OBS sendiri dia punya showreel dia, kita boleh letak dia punya header dia dengan logo di atas. Dah datang lah. Dan sekarang saya sedang mempromosikan ilmu rahsia cap jari dari kulit jari. Jadi tanpa kita sedari itu yang sudah saya tulis bukan cap jari. Berapa surat terakhir 4 surat di mana kita bercakap tentang bakat manusia, bakat tentang intrapersona. Bahawasanya semua bakat-bakat itu ada di hujung jari manusia yang 10 ini. Kalau bakat seseorang kita nak tengok macam mana dia punya bakat interpersona, macam mana dia menghadapi orang. Bakatnya itu boleh dilihat di jari di sebelah ini, ibu jari kiri, ibu jari yang kiri, bakat interpersona. Adapun yang kanan ini adalah kebalikan lawan. Ini bakat intrapersona. Bagaimana kita melihat bakat diri kita mengurus diri, intrapersona. Ini keluar. Kalau ini adalah jari gaya berfikir. Nah, di sini orang itu berfikir apakah dia menggunakan logik ataupun dia menggunakan perasaan. Kalau ini dua-dua berfikir, kalau ini jari kanan dia pergi ke otak kiri adalah otak logik. Jadi kalau di sini bulat, mana punya cara berfikir itu logik, di sini pun logik, jadi bersambung logik tambah logik, jadi tinggi logiknya orang itu. Kalau ini berfikir secara kreatif sebab dia pergi ke otak sebelah kanan, berfikir secara kreatif. Bagaimana cara dia berfikir? Apakah dia menggunakan logik untuk kreatif atau dia menggunakan perasaan atau dia menggunakan satu lagi itu insting. Kalau ini dua ini adalah tangan tentang VE perangai manusia. Bagaimana cara dia bertindak? Apakah dia menggunakan logik atau perasaan ataupun lain-lain? Kita semua ada 7 uraian setiap jari. Yang ini gaya bercakap. Bagaimana cara dia bercakap? Apakah dia menggunakan 7, 10? Apakah dia menggunakan sekejap ini kita nak buang ini? Okay.
Belum comel ini kita baiki sikit. Stress. Okay. Apakah dia menggunakan bercakap itu bahasa direct atau bersifang siu? Kalau yang ini kanan lebih ke kiri bercakap secara logik. Ini bahasa. Kalau ini faktor pergi kotak kanan ini tentang bahasa dari segi musical dia. Music, bakat apa music seorang tu boleh lihat di sini. Jadi ada 2, 4, 6, 8 bakat. Yang terakhir sekali bakat visual. Ini visual tentang gambar, ini visual tulisan. Ada juga yang visual tulisan. Jadi sejauh mana orang itu berbakat dari segi gambar, kita boleh tengok dari sisi dari kiri. Jadi bila kita nak padatkan dengan ilmu tarik lari, ilmu metafizik ataupun numerologi, kebiasaannya orang yang bernombor 27 pada nombor asas itu dia adalah orang visual. Jadi gaya belajar dia visual secara umumnya. Dan kita kena tengok pula jarinya, apakah dia juga orang visual. Kadang-kadang ada sedikit kelainan. Contoh orang nombor 2 ni orang visual cakap banyak. Tapi jatuh pada satu orang CA ni, dia visual tapi tak cakap banyak. Dia agak pendiam. Kenapa dia? Jadi rupanya bila tengok ke jari dia ada lambang ars. Ars itu macam gunung. Mana yang kasih dia nak dulu. Kita nak nampak. Jadi ars itu adalah ciri-ciri orang yang pendiam, orang yang rajin bekerja dan kerjanya itu step by step. Ini ciri-ciri orang ars. Sedikit lampu lebih terang sikit. Itu ciri ars. Jadi kena tengok juga kenapa dari segi ilmu tarik lahir dia seorang cakap banyak, orang visual cakap banyak, dan dari segi kenyataannya dia tidak cakap banyak. Karena ada lagi faktor lain. Jadi kalau ilmu tentang cap jari ini huraian dia satu, ilmu tentang grafologi tulisan dia ini satu, dan ilmu tentang apa lagi contohnya ilmu tentang metafizik satu huraian. Jadi tiga ilmu ini tidak berada dalam diri kita semuanya. Mungkin tentang ilmu cap jari ada dalam diri kita 70%. Ilmu grafologi dalam diri kita ada 70%. Mungkin ilmu tentang kandang yang dihuraikan itu 70% sebelum huraian itu ada dalam diri kita. Begitu, jadi dicampur. Boleh faham tu? Dia terjadilah satu buku baru. 3 buku ilmu ini bila digabung, ambil separuh, itulah diri kita. Satu buku yang baru tentang diri kita. Jadi bila kata orang nombor 2 itu seorang yang cakap banyak, seorang yang suka melihat, itu secara umum yang dibuat kajian terhadap lebih ribuan manusia, bahkan kejutaan. Karena satu orang guru telah mengkaji 1000 orang. Guru ini 1000 orang dicampur, bukan satu Malaysia, satu dunia yang orang buat kajian, itu sudah juta-juta. Jadi kebarangkalian ilmu itu. Jadi tidaklah semua huraian orang nombor 2 itu ada pada diri kita. Tapi antara huraian orang nombor 2 itu 70% ada dalam diri kita. Gitu. Jadi tidak ada unsur kata ilmu menduakan Tuhan, karena ini ilmu tentang diri manusia. Sebab itu Tuhan beritahu, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu hai manusia apakah kau tidak melihat? Nak lihat apa dia? Tuhan suruh lihat apa dia? Lihat pada diri kita kejadian Tuhan. Apakah ada makna di sebalik tubuh kita, wajah kita, dan sebagainya. Okey, sekejap mana sebenarnya? Handphone tu kejap. Nak tengok apa ni. Sekarang ini belum nampak di sini apakah yang feedback diberikan oleh rakan-rakan di saat dan ketika ini. Saya belum melihat lagi. Wah, nampak gambar sahabat saya Farid. Okey, Muhammad Firdaus, terima kasih. Terima kasih kerana mengambil ilmu. Assalamualaikum Indonesia, apa khabar? From Best SK Bangla Majasa Sedikana. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Bair. Okey, siapa lagi sedang bersama kita ni? Untuk makluman Cikgu Lenny, kalau kita buat Facebook live tu dia direct kan, kita boleh cakap
Tapi kalau menggunakan OBS ini dia lambat 7 saat gitu. Tapi kalau kita buat di YouTube lagi lambat, hampir 30 saat. Tidak cakap baru sampai. Sebab itu kalau kita tengok Astro, TV Astro tengok bola, kawan kita sebelah rumah jiran tu tengok video live pada di stadium Bukit Jalil. Go! Kita kasih ni belum go lagi ni. Go! Lambat sikit. Tapi tidak mengapa, boleh tengok juga video di Astro tu daripada langsung tak tengok. Tapi kita sudah rasa tak sedap kan. Kawan sebelah dah teriak dah, jiran sebelah. Go! Kita sini belum go lagi. Tadi dia lambat sedikit. Tapi tidak mengapa, OBS ini saya sarankan cikgu-cikgu gunakan. Dia punya menarik tengok atas tu. Dia punya ada logo, bawah nanti punya ada tulisan dan boleh buat dua level tulisan. Dan ramai yang tertarik bila saya letak gambar apa ni, laut, air laut yang bergerak di belakang saya ni. Ramai orang yang tertarik, tapi dia malu nak tanya dia. Dia nak pandai, tapi dia malu nak tanya macam mana cara nak buat. Macam mana? Ada orang gitu kan. Ada orang yang nak tapi dia malu. Jadi ketinggalan lah dia. Sedangkan ilmu tentang OBS ini sudah saya buat live, bukan buat live, buat tutorial percuma je dalam Telegram. OBS tadi saya baru send menggunakan Camtasia cara rekod untuk live ini. Oh ya, tadi juga saya baru mencoba Camtasia 2019. Sebelum ini saya guna Camtasia 2018. Saya baru nampak apa beza 2019. Dari segi displaynya sama aja. 18 dengan 19. Cuma 19 ni bila kita buat video tutorial, kita save, dia punya kualiti gambar tu sama, tapi dia punya apa dia panggil megabyte dia tu sangat ringan. Dan bila post ke Telegram, cepat sampai. Itu kebaikan yang 2019. Camtasia itu dia satu program untuk kita nak zoom ke komputer kita. Bila kita buat tutorial itu kadang-kadang tulisan atas tu www itu halus. Jadi kita kena zoom jadi orang nampak lebih jelas, lebih dekat. Ini ilmu-ilmu zaman teknologi sekarang ini yang boleh kita gunakan lah. Camtasia, OBS. Lepas tu ini dimanfaatkan ilmu tentang Facebook Live, YouTube Live. Karena hidup kita sebagai manusia ini, kita adalah kata orang cerdik pandai, kita adalah ibarat seperti sebuah buku.